Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua penonton-penonton dan juga hadirin hadirat yang bersama kita pada petang ni di alam maya, iaitu di Facebook rasmi SMK Lubuk Merbau. Yang berusaha Encik Fauzi bin Zakaria, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Lubuk Merbau, yang dihormati Ustazah Haryati binti Arsyad, Guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu, selaku penceramah kita insya-Allah pada petang ni. Yang tidak dilupakan juga yang Ketua PIBG SMK Lubuk Merbau, Encik Asri bin Haji Kasim, barisan pentadbir, guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru AJK PIBG, ibu bapa serta anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Pertamanya, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan hidayahnya dapat mengizinkan kita bersama-sama dalam program E-Sambutan Ma'al Hijrah di bawah tema Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Mudah-mudahan berkat tahun baru ni kita sentiasa dikurniakan kekuatan dan keikhlasan untuk meneladani pengorbanan dan ketakwaan generasi Islam yang terdahulu. Majlis juga berbesar hati mengalu-alukan kehadiran penceramah kita, Ustazah Haryati binti Arsyad, iaitu Guru Pendidikan Islam Sekolah Sains Kubang Pasu, kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu dalam majlis yang kita rasa amat besarlah makna pada kita pada hari ini. Okay, semoga dengan kesudian Ustazah Haryati meluangkan masa pada petang ini akan menyemarakkan lagi majlis yang penuh barakah ini insya-Allah. Okey, untuk makluman semua pelajar juga, link kehadiran telah pun diedarkan dalam grup kelas masing-masing. Okey. Kod laluan link akan diberikan pada akhir program nanti. Okey. Ya, Cikgu Rosman, selamat datang. Ya, okey. Terima kasih. Okey. Kita tanpa melengahkan masa lah. Majlis dengan ini ingin mempersilakan Ustazah Haryati untuk menyampaikan ceramah. Mulalah. Dipersilakan. Ya, nanti Cikgu Mai ambil lepas habis program lah. Apa? Ni pengetua lambat Silakan sikit Ustazah. Pengetua ya, ada. pengetua Tak sampai. Okey. Silakan Ustazah. Okey, baik. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكراب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita, Cikgu Zulhaimi bin Awang Kecik, yang dihormati Tuan Pengetua SMK Lubuk Merbau, iaitu Encik Fauzi bin Zakaria, yang dikasihi barisan guru-guru kanan, barisan guru-guru penolong kanan, barisan guru-guru kanan, guru-guru PIBG serta anak-anak pelajar SMK Lubuk Merbau. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, falhamdulillah kerana Allah beri kita kesempatan pada petang ini. Kalau di rumah saya ni cuaca mendung je. Ya. Kalau hujan sekejap lagi, sayup-sayup pula dengar. InsyaAllah kita doakan moga dipermudahkan oleh Allah untuk kita punya majlis ni insyaAllah. So alhamdulillah, kita hari ni, kita dalam majlis kita hari ini, dalam perkongsian ilmu kita hari ini, kita berada pada tarikh iaitu 10 Muharram. 10 Muharram. Hari ini 19 Ogos tetapi bersamaan dengan 10 Muharram. Bila sebut 10 Muharram ni, apa yang istimewanya? Apa kelebihan 10 Muharram? Ini yang kita nak sebutkan sepintas lalu sebagai mukadimah bicara kita hari ini. So, tradisi umat Islam Malaysia, untuk umat Islam Malaysia ni lazimnya tradisi yang kita lakukan ialah
bila sampai je 10 Muharram, pakat ramai-ramai buat gotong royong kat masjid ke, kat balai raya ke, kat mana-mana ke, kita pakat-pakat masak bubur Ashura. Lepas tu agih-agih, kongsi buka puasa sama-sama kan. Ini tradisi yang biasa dilakukan oleh rakyat Malaysia, umat Islam Malaysia sebelum ni. Tapi lah ni dengan musim pandemik ni kita buat kat rumah je lah kot. Jadi bila sebut tentang 10 Muharram ni kita kait dengan bubur Ashura. Itu je kah peristiwa yang kita nak bawa pada bubur Ashura ni, pada 10 Muharram. Ya. Sebenarnya pada 10 Muharram ini ada satu lagi ibadah yang bagus. Ibadah yang menjadi sunnah Rasulullah SAW. Apakah dia? Iaitu sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi siyamin yaumi Ashura. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis disebutkan oleh Aisyah bahawa Rasulullah SAW memerintahkan untuk dengan memerintahkan berpuasa pada hari Ashura, iaitu hari Ashura ini ialah 10 Muharram. Jadi kita di Malaysia ini juga seperti umat-umat Islam yang di negara lain, kita berpuasa. Jadi apakah puasa pada 10 Muharram ini sekadar tradisi umat Islam? Sekadar perkara kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam. Bukan, bukan. Tetapi ia adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakat-pakat kita buat. Ya. Jadi puasalah, sama ada nak puasa 9 dan 10 Muharram atau 10 dan 11 Muharram atau 9 dan 10 Muharram. Kerana apa? Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya berpuasalah kamu pada hari Ashura dan buatlah perbezaan dari Yahudi. Nabi suruh kita buat perbezaan. Puasa kita, orang Yahudi pun puasa pada 10 Muharram. Bahkan pada 10 Muharram ni juga kalau golongan Syiah, dia akan buat sambutan Karbala apa semua. Jadi kita nak berbeza dengan Yahudi. Rasulullah SAW anjurkan kita, sarankan kita berpuasa. Bagaimana Rasulullah kata dalam hadis, berbeza daripada Yahudi dengan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari selepasnya. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian, Allah apa yang Nabi nak bawa ke sini, kita berpuasa bukan kita nak tiru ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Yahudi. Tapi kita ambil benda tu benda yang bagus, benda yang baik, kita puasa juga. Tetapi kita bezakan daripada Yahudi dengan kita berpuasa sehari sebelum 10 Muharram, iaitu 9 atau disebut Yaumul Tu'asa ataupun pada 11 Muharram. So dia punya gandaan dia 9, 10 ataupun 10, 11. Tapi tidak menjadi satu masalah kalau kita nak buat 9, 10 dan 11. Kerana apa? Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, cara berpuasa hari Ashura ni ada 3 tingkat. Ada 3 tingkat puasa Ashura ni. Ya. Tingkat yang paling rendah ialah berpuasa pada hari ke-10, iaitu berpuasa pada hari Ashura. Ni paling rendah. Kemudian kata Ibn Hajar lagi, tingkat yang paling tinggi ialah yang berpuasa pada 9 dan 10 Muharram. 9 puasa, 10 Muharram pun puasa. Ya. Tetapi kata Ibn Hajar, yang lebih tinggi lagi ialah dia berpuasa pada 9, 10 dan 11. Jadi esok walaupun hari Jumaat, salah dah nak puasa, tak salah. Sebab apa? Biasa kita kalau buat puasa sunat, Isnin Khamis biasa sunat biasa, hari Jumaat kita tak boleh nak puasa kan. Tapi sempena Muharram ini, walau esok jatuh Jumaat, kita ada peluang lagi nak berpuasa. InsyaAllah tak ada apa. Jadi kita berharap moga-moga puasa kita diterima oleh Allah sehingga diangkat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pula. Ya, moga-moga puasa kita ini memberi manfaat buat kita diri kita. Okey, orang kata jadi bila sebut 10 Muharram ni, kita ambil lah satu peluang untuk diri kita berbuat ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu antaranya berpuasa. Bahkan pada 10 Muharram ni, kalau yang buat buat Ashura, pakat-pakat sedekah, tu pun lagi dapat pahala kan, ada kebaikannya. Jadi anak-anak yang dikasihi sekalian serta sidang pendengar semua, bila kita sebut tentang bulan Muharram, kita tadi sebut 10 Muharram, tapi sekarang kita nak sebut tentang Muharram. Apa yang special, apa istimewanya tentang Muharram ini? Ya? Ini sesuatu perkara yang kita perlu ketahui. Muharram itu sendiri maknanya yang diharamkan. Yang diharamkan. Kenapa pula Muharram ini yang diharamkan? Bulan Muharram ini, asal bulan
Muharram je satu perkara yang kita paling, ni tradisi masyarakat umat Islam Malaysia utamanya, bila sampai 10 Muharram je perkara yang kita nak kaitkan dengan hijrah. Ya, umat Islam mana pun bila sampai 10 Muharram je kita mesti kaitkan dengan hijrah. Jadi apa specialnya? Jadi tentang bulan Muharram ni, jadi sebelum kita sebut, kita bincang, kita kongsikan ilmu berkaitan dengan hijrah hijrah Rasulullah SAW. Jadi kita kena kenal, kita kena tahu sedikit, fahami sedikit fakta berkaitan dengan bulan Muharram. Okay. Muharram adalah bulan yang diharamkan oleh Allah untuk berlaku peperangan. Muharram adalah bulan yang Allah haramkan berlakunya pertumpahan darah. Di mana bulan Muharram ini bulan yang dihormati, bulan mesti berlakunya gejatan senjata, tak boleh berlaku peperangan, dan bulan Muharram ini Allah pilih sebagai bulan perdamaian. Jadi kita bila tahu Muharram ini bulan yang Allah haramkan kita untuk buat permusuhan, peperangan, untuk tumpah darah, jadi pakat-pakatlah kita ambil peringatan untuk diri kita dan juga menambah baikkan diri kita. Bila tiba Muharram ini, mari kita anjurkan konsep perdamaian. Kita buatkan suasana itu lebih selesa, suasana itu lebih aman. Hatta dalam diri kita sendiri, kalau dengan diri kita pun, berikan diri kita keselesaan. Satu waktu yang Allah beri ruang. Dalam Islam ni Allah tetapkan ada 4 bulan Muharram. 4 bulan yang Allah haramkan berlakunya pertumpahan darah. Di antaranya bulan Muharram. Jadi bulan ni ambil kesempatan, ruang, peluang untuk kita lebih banyak membuat perkara-perkara yang membawa keamanan, membawa kedamaian, membawa kebaikan, membawa manfaat. Ini bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini juga adalah bulan pertama dalam kalender Islam. Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Islam. Ia menjadi medan untuk kita bermuhasabah diri. Bulan Muharram ni medan peluang untuk kita muhasabah diri. Peluang untuk kita memperbaiki niat kita. Peluang untuk kita memperbaiki azam dan matlamat dalam hidup kita. Di mana bulan Muharram ini merupakan bulan untuk kita islah ataupun bulan untuk kita memperbaiki diri kita. Jadi dengan harapannya puasa kita sama ada 9, 10, 10, 11 atau 9, 10 dan 11 Muharram ini menjadi momentum untuk kita memperbaiki, islah dan mentajdid, iaitu memperbaharui diri kita. So pakat-pakat kita ambil kesempatan untuk kita muhasabah diri kita. Sama-sama dalam bulan Muharram ni, masih awal baru 10 Muharram, ini peluang untuk kita bersama-sama untuk bermuhasabah diri. Kerana apa nak muhasabah diri bila masuk Muharram? Kerana satu pesanan yang cukup hebat daripada Saidina Umar Al-Khattab, di mana kata Saidina Umar Ibn Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Apa kata pesanan Saidina Umar kepada kita para hadirin sekalian? Apa pesanan Saidina Umar yang cukup penting kat sini? Saidina Umar pesan kepada diri kita, hasibu. Kita hitunglah, kita congaklah, kita koreksilah, kita muhasabahlah diri kita seketika sebelum sampai masa diri kita akan dimuhasabah. Sebelum sampai satu waktu, diri kita akan dihitung, dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Jadi kesempatan kehidupan kita kat dunia ini, kita koreksilah diri kita. Hidup kat dunia ni hanya persinggahan sebelum kita menuju ke akhirat. Jadi kita kena persiapkan diri kita, tingkatkan amal kebaikan. Jadi Muharram ini awal tahun, dia bulan pertama dalam bulan Islam. Muharram ini bulan pertama dalam bulan Islam. Jadi bila kita masuk bulan yang pertama, kita ni biasa kalau awal tahun, nak masuk tahun, contoh nak masuk tahun 2021, 31 Disember, 30 Disember, kita dah siap dah buat perancangan apa niat kita, apa azam kita, apa kita nak buat pada tahun baharu. Tapi bagi kita umat Islam, tahun baharu kita adalah pada bulan Muharram, bermulanya bulan Muharram. Jadi bulan Muharram inilah bulan kita koreksi balik diri kita, apa yang kita dah buat sepanjang tahun lepas. Apa dosa kita dah buat, apa salah kita dah buat, apa silap kita, apa yang patut diperbaiki, apa yang patut dibetulkan, dan apa yang patut kita syukuri, apa yang patut kita syukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ini perkara yang kita perlu buat bila tiba Muharram. Satu perkara yang sangat kita tak ambil berat perkara ni. Begitu juga dalam kehidupan harian kita. Bila kita sebelum tidur, sepatutnya kita ambil ruang, kita ambil masa seketika untuk istighfar.
meminta ampun kepada Allah Subhanahu Taala, koreksi, hitung, congak diri, apa sepanjang hari ni kita buat, apa salah kita, ada tak silap kita, perlu tak kita minta maaf dengan orang, dan jangan lupa perkara paling penting, kita perlu bersyukur. Syukur, ya. Sebab Nabi SAW sendiri beribadah sebagai bukti Nabi bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu Taala berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. So kita ni anak-anak, para pendengar sekalian, hadirin guru-guru, ya, bila kita dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Taala, salah satu cara kita bersyukur, kita lafazkan alhamdulillah. Tu perkara yang biasa kita tahu, yang kita dengar. Tapi perkara yang terbaiknya apabila sebagai tanda bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala ialah kita gandakan ibadah. Kita buat lagi ibadah. Sampai satu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kenapakah ya Rasulullah kau sampai bengkak-bengkak kaki untuk bangun di tengah malam untuk buat ibadah, sedangkan engkau telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Taala keampunan, telah dijanjikan oleh Allah SWT syurga?" Apa jawapan Nabi kepada Aisyah? Apakah engkau tak suka? Nabi tanya kepada Aisyah, apakah Aisyah tidak suka supaya Rasulullah ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? So kalau Rasulullah SAW ni contoh Rasulullah bila bersyukur, Rasulullah perbanyakkan ibadah. So kita belajar daripada ini untuk kita sama-sama perbarui azam kita tahun ini untuk mempergandakan ibadah kita. Ini salah satu perkara yang sangat penting. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak SMK Lubuk Merbau sekalian, ya. Begitu juga kita sebutkan sekali masih lagi berkaitan dengan bulan Muharram. So perkara yang tradisi dan biasanya bila bulan Muharram kita akan sebut tentang hijrah. Kita akan sebut tentang hijrah. Why? Kenapa mesti hijrah? Sedangkan fakta yang kita sebut tadi, Muharram ini bulan pertama dalam Islam. Bulan yang Allah beri ruang, bulan yang diberi ruang untuk kita melakukan gejatan senjata agar tidak berlaku pertumpahan darah. Bulan yang diberi ruang untuk kita membuat kedamaian, perdamaian, keamanan. Tetapi mengapa, orang kata kan, kita ni bila tiba Muharram, kaitkan dengan hijrah. Why? Ini satu fakta peristiwa hijrah Rasulullah SAW, timeline hijrah yang kita perlu tahu. Ya. Kalau mengikut dalam kitab-kitab sirah, hijrah Rasulullah SAW ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 28. Bermulanya daripada 27 Safar. Hijrah Rasulullah SAW bermula daripada 27 Safar, bukan Muharram. Di mana Nabi SAW keluar dari rumah baginda di tengah malam dan tempat tidur baginda digantikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang ketika itu berusia 10 tahun, usia yang sangat kecil, masih kanak-kanak. Tetapi bagaimana keberanian Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat Rasulullah SAW di rumah Rasulullah SAW untuk mengaburi orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy. Ketika itu peristiwanya 27 Safar. Kemudian Rasulullah meneruskan perjalanan sehingga sampai ke Gua Sur, bermalam di Gua Sur bersama Abu Bakar As-Siddiq selama 3 malam. 3 malam. Jadi bila Rasulullah 3 malam di Gua Sur, masih lagi belum sampai Muharram. Setelah 3 malam, Rasulullah memulakan perjalanan baginda keluar dari Gua Sur bersama Sayyidina Abu Bakar menuju ke Yathrib. Nama dahulunya Yathrib dan ditukar menjadi Madinah pada 1 Rabiul Awal, dan pada 8 Rabiul Awal Rasulullah SAW tiba di Quba. Dan di Quba inilah Rasulullah mengasaskan Masjid Quba, masjid yang pertama diasaskan dalam sejarah Islam. Kemudian Rasulullah meneruskan perjalanan sehingga tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Perjalanan hijrah Rasulullah bermula daripada 27 Safar sehingga 12 Rabiul Awal. Tak ada kaitan pun dengan Muharram. Tak ada kaitan pun sebab Muharram, Safar, Rabiul Awal, Muharram, Safar ni, Rabiul Awal tu adalah bulan yang ketiga. Muharram. Kenapa? Bukan Rasulullah bermula dari Muharram. Jadi kalau kita tengok kat sini Rasulullah SAW dan kembara hijrah Rasulullah sampai di Madinah, di Quba, Rasulullah bina masjid. Masjid ni menjadi simbol, menjadi lambang keislaman. Ya. Kalau Kristian ada gereja, Islam ada masjid. Ini nampak. Ya. Masjid juga bukan saja jadi tempat ibadah, tetapi masjid menjadi simbol perpaduan dan keilmuan. Di masjid
adalah tempat jadi simbol perpaduan dan keilmuan. Jadi kalau kita tengok dari kembara sejarah Rasulullah SAW bermula daripada 27 Safar berakhir pada 12 Rabiul Awal. Jadi penting sangat untuk kita tahu sejarah. Sepakat ulama menyatakan bahawa perjalanan hijrah Rasulullah SAW bermula dari bulan Safar hingga Rabiul Awal. Ini yang dinyatakan dalam kitab-kitab sejarah seperti kitab Rahiq Al-Maktum. Terdapat, jadi ternyata daripada fakta sejarah ini, Nabi SAW tidak berhijrah pada bulan Muharram. Tetapi kenapa setiap satu Muharram kita sambutan ma'al hijrah? Kenapa pada bermulanya Muharram kita bicara tentang hijrah? Yang ini kita kena soroti sejarah. Sebab itu kita ni sebagai orang Islam keperluan untuk kita ini mempelajari, mengetahui tentang sejarah. Terutamanya sejarah Islam. Baik, kita soroti sedikit sejarah. Ketika era perluasan wilayah di zaman Saidina Umar, perluasan negara Islam di zaman Saidina Umar radhiyallahu anhu, pentadbiran kerajaan Islam saat itu sangat memerlukan sistem perkiraan tarikh yang tersendiri. Maka Saidina Umar mengemukakan cadangan kepada sahabat-sahabat untuk dihasilkan satu tarikh, satu kalender. Jadi ada di antara sahabat ni yang cadangkan guna kalender Rom, ada yang cadangkan guna kalender Parsi sahaja. Jadi Saidina Umar tidak mahu cadangan ini. Saidina mahu kalender Islam mempunyai kalender yang tersendiri. Tidak dipengaruhi, tidak meniru yang lain. Jadi keputusan yang diambil di mana menyusun satu kalender yang dipilih. Lalu Saidina Umar berbincang pula dengan para sahabat di tahun bilakah tahun yang nak dikira sebagai tahun pertama dalam kalender Islam. Jadi terdapat beberapa pandangan, antaranya bermula tahun kalender Islam ini ada yang cadangkan daripada tahun kelahiran Nabi, ada yang cadangkan daripada tahun penurunan wahyu pertama, ada yang cadangkan daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, bahkan ada yang cadangkan bermulanya kalender Islam pada tahun hijrahnya Nabi SAW. Jadi akhirnya Saidina Umar Al-Khattab mengambil keputusan agar kalender Islam ini dimulakan tahunnya bermula dengan peristiwa hijrah Nabi SAW. Dan bulan Muharram ini pula dipertimbangkan, dipilih sebagai bulan pertama, sebagai bulan yang pertama dalam umat Islam. Kerana apa? Bulan Muharram merupakan bulan yang pertama setelah selesainya ibadah atau rukun Islam yang kelima, iaitu haji. Jadi kalau bulan Zulhijjah, sebelum Muharram bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah ni bulan di mana umat Islam menunaikan rukun haji. Jadi dan di bulan Hijrah ini juga, di bulan Zulhijjah ini juga syumulnya penurunan Islam terakhir, maka relevanlah Muharram itu dijadikan sebagai bulan permulaan bagi kalender umat Islam. Kerana apa? Bila orang pulang daripada haji, maka dia seperti yang baharu. Itu Saidina Umar meletakkan bulan Muharram itu sebagai bulan yang pertama. Jadi walaupun perkara ni kita macam tak berapa tahu, tak berapa ambil kisah, macam tak berapa signifikan dalam kehidupan kita, namun penting untuk kita mengetahuinya. Kerana apa? Supaya kita tidak tersilap dalam kita merayakan sesuatu. Bahkan dengan mengetahui perkara ini, kita dapat membayangkan bagaimana perkembangan tamadun Islam itu mula terbina. Bila cerita tentang sejarah, macam bosannya. Dalam kelas belajar sejarah, Ustazah ni ceramah pun cerita tentang sejarah. Sejarah ini adalah perkara yang kita perlu tahu. Kadang-kadang kita ni jangan jadi manusia, kita selalu menjadi manusia macam mana kita taklid. Kita ikut je membabi buta tanpa kita tahu asal usul bagaimanakah bulan Muharram ini dipilih sebagai bulan memperingati hijrah. Adakah hijrah Rasulullah SAW sahaja nak diperingati? Tidak. Tetapi hijrah ni ada kaitan dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Kerana apa? Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan la hijrata. Rasulullah kata la hijrata, tidak ada lagi hijrah ba'dal fathi, selepas pembukaan Mekah. Maknanya Rasulullah nak sampai kat sini, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang dirahmati sekalian, hijrah tidak lagi ada, tidak lagi dikira selepas pembukaan Mekah. Walakinna, sambung dalam hadis Nabi kata walakinna jihadun wa niyatun, tetapi yang perlu berterusan, yang perlu sentiasa adalah jihad dan niat. Apa tu jihad? Jihad ini ialah perjuangan.
Kita bila sebut jihad, jangan kita terbayang jihad itu adalah kita kena angkat senjata, kena hulur pedang, kena tembak, guna senjata, guna pedang, guna pistol ke, guna senapang ke, guna meriam ke. Bukan itu sebenarnya. Jihad itu ialah bagaimana kita berjuang untuk membawa diri kita ke arah lebih baik. So jihad ni ada macam-macam jenis jihad. Bahkan bukan saja ada perlu jihad yang Nabi kata dalam hijrah ni, juga perlu ada niat. Niat, ya. So bila dah sebut hadis ni Nabi kata ada jihad, ada niat. Jadi mari kita fahami dulu apakah makna asal hijrah ini. Hijrah ini memang perkataan bahasa Arab yang maksud asalnya ialah meninggalkan sesuatu untuk menuju sesuatu yang lain. So hijrah ini ialah meninggalkan sesuatu untuk menuju kepada sesuatu yang lain. So dalam diri kita juga perlu ada sentiasa hijrah ini. Perlu sentiasa ada hijrah ini. Jadi kalau kita tengok daripada hadis Nabi tadi, kita lihat hijrah tadi tidak lagi akan dikira hijrah tempat selepas pembukaan Makkah. Tapi yang kita nak fahami di sini, yang Nabi nak sampaikan kepada kita di sini ialah hijrah yang kita perlakukan di sini ada dua aspek, ada dua perkara. Yang pertama hijrah jasmani, yang kedua hijrah rohani. Hijrah jasmani bererti tubuh badan kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat lain. Ni hijrah jasmani. Hijrah ini keperluannya mengikut situasi. Tetapi yang Nabi nak ajarkan kepada kita sini, nak titik beratkan kepada kita di sini berdasarkan hadis tadi adalah hijrah rohani. Iaitu hijrah minda dan jiwa kita. Hijrah yang paling penting sekarang di saat ini terutama adalah hijrah rohani. Iaitu hijrah minda dan hijrah jiwa kita. Hijrah minda dan hijrah jiwa kita. Bagaimana nak hijrah minda, nak hijrah jiwa? Jadi bila sebut tentang hijrah ini, tentang hijrah minda, hijrah jiwa, sangat sinonim dengan satu hadis Rasulullah SAW di mana hadis yang diriwayatkan daripada Umar ibn al-Khattab Abi Hafsin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis ni ada lagi sambungan, tapi saya nak bawa pada ayat ni di mana Nabi kata sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap individu itu berdasarkan apa yang diniatkan. Maknanya apa yang Nabi nak sampaikan kepada kita di dalam hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, anak-anak SMK Lubuk Merbau dan sekaliannya, bahawa Nabi nak sampaikan di sini bahawa dalam tindak tanduk kita perlu disusuli dengan niat. Dan apa yang kita niat itu akan tercerna pada tindakan kita, akan terhasil pada kita punya tindak tanduk kita. Jadi apa itu niat? Kita kena faham, niat itu berbeza dengan azam. Niat berbeza dengan azam. Ya, niat dan azam itu ada perbezaan. Walaupun nampak persamaan tapi ada perbezaan. Niat adalah sesuatu yang kita qasad ataupun sesuatu yang terlintas di hati kita untuk kita lakukan sesuatu amalan yang disertai dengan pelaksanaan. Itu niat. Niat ni bila ada kat hati kita, niat nak buat, lepas tu kita buat. Tubuh badan kita buat, maka ini dikira niat. Ini dikira niat. Tetapi bagaimana azam? Azam ini hanya terlintas di hati tetapi kita tidak laksanakan. Jadi jika sesuatu amalan kita tidak dilaksanakan serentak atau tidak dilaksanakan seiring dengan niat, maka ia hanyalah azam dan cita-cita yang tak boleh nak pergi mana. Sekadar dalam senaraikan je. Awal tahun senarai je. Tahun ni aku nak buat apa? Tahun ni aku rancang aku nak jadi macam ni. Kita senarai, kita susun. Tiap-tiap tahun kita sekadar kalau sampai buat pertandingan poster. Azam saya tahun 1443 Hijrah. Cita-cita saya sempena tahun baru ni, kita senarai, kita garis. Tapi selepas beberapa hari, senarai kita tadi tu, cita-cita kita, impian kita, azam kita tak ke mana. Ini adalah azam. Tetapi kalau kita betul-betul lakukan, maka dia akan jadi yang tadi yang terlintas di hati kita itu akan dikira sebagai niat. Maka Allah akan beri pahala. Ya. So hijrah ni sangat sinonim dengan niat, dengan azam, dengan cita-cita, dengan impian. Ya. Semua orang, contohnya warga sekolah, guru-guru barisan pentadbir di SMK Lubuk Merbau ini sendiri mahu melahirkan
pelajar-pelajar yang berkualiti. Memang itu impian semua guru. Semua guru impiannya nak melahirkan pelajar yang berkualiti. Kita pentadbir juga mahukan guru-guru yang berkualiti. So, apa yang nak menjadikan kita ini boleh menjadi manusia yang berkualiti, guru yang berkualiti, pelajar yang berkualiti? Kita mesti lakukan hijrah demi kejayaan kita. Kita mesti lakukan lonjakan dalam diri kita. Ini perkara yang sangat sinonim dengan hijrah. Sangat sinonim dengan hijrah. Ya. Kita semua ada cita-cita. Ada azam, ada niat, ada impian nak berjaya. Saya sendiri ada keinginan, walaupun orang kata dah berumur macam ni kan, masih berimpi nakkan sesuatu, nak buat sesuatu, ada cita-cita, ada impian nak berjaya, dah berjaya, nak lebih berjaya. Bahkan kalau lah orang kata apa, saya ni kehidupan susah Ustazah, saya ni anak peneroka je, anak Felda je. Sesuatu perkara yang kita perlu tahu, siapa pun kita, kalau kita berazam untuk berhijrah, berazam untuk berubah ke arah kebaikan, kejayaan itu pasti akan jadi milik kita. Saya sendiri pun ada orang peneroka. Saya asal dari Pahang. Saya pun ada orang Felda. Saya tahu macam mana suasana kehidupan, latar belakang anak orang Felda ni. Tetapi apa yang penting, kita ni bila nakkan sesuatu, nakkan kejayaan, kita nak buat diri kita, hidup kita berkualiti, kita perlu ada niat, kita perlu ada azam, kita perlu cita-cita. Tak cukup dengan itu, kita wajib susuli ia dengan tindakan. Wajib susuli dengan tindakan. Kita kena buat. Apa kita kata? Kita kena buat. Sebab tu Allah dalam satu ayat Allah disebut, Allah kata nanti Allah akan tanya kita, limaza taqulu ma la taf'alun? Kenapa kamu berkata apa yang kamu tak buat? Kan? Kabura maqtan 'indallahi. Allah kata itulah sebesar-besar kemurkaan di sisi Allah. Kita kata tapi kita tak buat. Kita senarai, kita nak buat apa? Macam-macam. Nak buat tu, nak buat ni, nak buat A, nak buat B, nak buat C. Tetapi kita tidak menyusulinya dengan tindakan. Maka inilah akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Allah akan tanya, kenapa kamu berbicara, kamu berkata, kamu berfikir, kamu merancang tapi kamu tak lakukan? Why? Why? Kenapa? Allah akan tanya. So setiap orang perlu ada azam, setiap orang perlu ada cita-cita. Semuanya bermula dengan niat. Kemudian disusuli dengan tindakan. Saya dalam hidup saya sangat teringat pesanan arwah abah saya dalam bab memburu kejayaan dan cita-cita ni. Masa tu saya kecil lagi, saya tengah sekolah menengah lagi. Ayah saya selalu pesan kat saya, bila nak pergi sekolah, ayah saya selalu pesan kat saya. Ayah saya kata apa, dalam memburu kejayaan dan cita-cita ni, kata ayah saya, kita mestilah seperti menggapai bintang di langit. Seperti menggapai bintang di langit, walaupun ia mustahil, tetapi sentiasa ke hadapan. Dari kita meraba batu di tanah, bimbang najis yang tergenggam. Ayah saya orang Felda, orang peneroka, apalah yang dia nak pandai sangat berpuitis pesan, tapi nasihat dia sangat-sangat bernilai, memberi impak yang cukup besar kepada saya. So saya belajar satu perkara kat sini daripada ayah saya, bila jadi parent, jadi ibu bapa, perlu apa? Perlu jadi ibu bapa yang pandai memotivasikan anak. Kita jadi guru, kita perlu pandai memotivasikan pelajar kita. Kita perlu pandai cari cara supaya pelajar kita sentiasa berada dalam keadaan kualiti, sentiasa berada dalam keadaan semangat, sentiasa diberi pesanan, sentiasa diberi nasihat. Saya belajar sungguh ini daripada ayah saya. Masya-Allah, cukup hebat. Ayah saya kata apa? Kalau kita nak capai kejayaan kita nak capai cita-cita kita ni seperti menggapai, kita perlu buat seperti kita menggapai bintang di langit. Bintang kat langit kita tak boleh nak gapai, benda yang sangat mustahil. Tetapi kalau kita sentiasa memandang ke hadapan, kita terus berusaha, itu lebih baik daripada kita ni memburu kejayaan kita tetapi kita teraba-raba batu di tanah. Tak ada arah tuju, tak ada matlamat. Ini sangat penting untuk kita. Jadi dalam nak memburu kejayaan, dalam kita nak titip cita-cita kita nak realisasikan impian kita, sangat penting. Kita perlu niat, kita perlu impian dan kita perlu susuli dengan tindakan. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, sesungguhnya orang yang paling berjaya ialah orang yang hari ini lebih baik daripada semalam.
Dalam hadis ni Rasulullah kata apa? Orang yang paling berjaya, Rasulullah kata orang yang paling berjaya ialah orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. So, siapa yang nak berjaya, dia kena pastikan kehidupan dia, apa yang dilakukan, apa yang dirancang, apa yang dia buat lebih baik daripada apa yang dia dah buat semalam. Kalau semalam dia rasa dia dah buat terbaik, hari ni lagi dia kena baik. Kalau semalam dia kadar solat fardu, hari ni ditambah dengan solat sunat. Kalau semalam dia tak berpuasa, hari ni dia berpuasa. Ini dikatakan lebih baik daripada semalam. Dan dalam hadis Sunan juga, dalam hadis itu juga Rasulullah SAW menyatakan apa? Orang yang paling gagal adalah orang yang hari ini lebih teruk daripada semalam. Orang yang hari ini lebih teruk daripada semalam. Apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan, apa yang dirancang, apa yang terjadi hari ini sangat lebih teruk daripada semalam. Maka orang ini adalah orang yang gagal. Kita nak jadi yang mana? Orang yang lebih baik atau orang yang gagal? Orang yang berjaya atau orang yang gagal? Pilihan kat tangan kita. Tapi dalam hadis ini juga Rasulullah SAW sambung lagi. Rasulullah kata, manakala orang yang terpedaya ataupun orang yang tertipu ialah orang yang hari ini sama dengan hari semalam. Apa tindak tanduk dia, apa yang dilakukan, segala yang perbuatan dia sama sahaja seperti semalam. Hari ni dengan semalam sama je. Kalau semalam bangkit subuh lambat, kalau semalam solat tanggang langgang tertinggal dan sebagainya, kalau semalam kurang ibadah, kalau semalam asyik tidur saja, kalau semalam tak buat apa pun, hari ni pun sama juga, bangkit pagi, gosok gigi, mandi, makan, lepas makan tidur, tengok TV, main phone. Maka perjalanan kehidupan kita dalam seharian itu sama je. Maka Nabi kata kita adalah orang yang terpedaya atau orang yang tertipu. Ini hadis sahih, hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. So pilihan di tangan kita, kita nak jadi orang yang mana. Tak kisah kita jadi diri kita ini sebagai seorang guru ke, sebagai seorang ibu ke, sebagai seorang pelajar ke, sebagai seorang menantu ke, sebagai seorang anak ke, kita kena check diri kita kena koreksi diri kita, apakah yang kita lakukan sehari ini lebih baik daripada semalam. Jika kita lebih baik daripada semalam, maka kita menjadi orang yang paling berjaya. Tetapi kalau hari semalam kita dan hari ini adalah benda yang sama, perkara yang sama, situasi yang sama, maka kita ini adalah orang yang terpedaya, orang yang tertipu. Orang yang tertipu. Walauzubillah, kita tak nak. Jadi sama-sama kita koreksi diri kita, peluang diri kita untuk kita letakkan diri kita menjadi orang yang paling berjaya. Yang paling berjaya. Baik, bila kita sebut tentang tentang zaman waktu sekarang ni, lagilah dengan isu pandemik sekarang ni, musim PKP, belajar pun dengan cara PDPR, belajar daripada rumah. Kadang-kadang ada di antara kita yang ponteng, tu kalau pelajar ada yang tak masuk kelas, yang tak buat latihan, ada juga mungkin guru-guru kita bagus bersemangat tapi mungkin ada yang tercuai, terabai. Kita kena ingat, kita sekarang sedang berada dalam satu waktu penuh cabaran, satu waktu yang Allah beri ujian kepada kita. Ujian apa? Ujian tentang amanah dalam diri kita. Ujian amanah, kalau kita jadi guru, ujian amanah dengan ilmu dan tanggungjawab tugasan kita. Kalau kita jadi pelajar, ujian yang Allah sedang uji kita ialah ujian bagaimana kita menjadi pelajar, bagaimana kita nak mentaati, bagaimana amanah kita dengan ilmu. Mana kita dengan ilmu. Ya Allah berfirman dalam surah Yasin, ada sebab Allah kata al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami kunci rapat mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara tangan-tangan mereka, lalu tangan-tangan mereka berbicara. Wa tashhadu arjulun, lalu kaki-kaki mereka menjadi saksi. Dalam ayat ini kita baca selalu surah Yasin. Allah nak sampaikan apa? Pada hari ketika kita berada di padang mahsyar kelak, di saat Allah, di hadapan Allah untuk dibicarakan segala amal perbuatan kita di dunia, mulut kita tidak mampu lagi berbicara. Tetapi apakah yang akan berbicara? Tangan-tangan kita, kaki-kaki kita, ya bahkan yang lain menjadi saksi. Bayangkan ini ujian. Sekarang ini, di zaman pandemi ini adalah ujian kita bekerja dari rumah. Bagaimana amanahnya kita dengan kerja kita. Kita belajar daripada rumah. Bagaimana amanahnya kita nak jadi seorang pelajar. Ini semua akan dipersoalkan kelak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak buat apa pun, buatlah. Tapi kita kena ingat, janji Allah itu benar, janji Allah itu pasti.
sampai saatnya ketika kita di mahkamah Allah kelak, di hadapan Allah kelak, kita akan dibicarakan setiap apa yang kita buat ni. Bayangkan amanah yang diberi supaya kita mengajar, amanah yang diberi supaya kita belajar, tetapi amanah itu kita abaikan. Di bahu kita inilah terpikulnya tanggungjawab tersebut. Ya. Apa amanah pelajar? Apa amanah pelajar? Sebagai seorang pelajar mengikut sunnatullah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam wahyu pertama sendiri pun Allah kata apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kat sini ada sunnatullah. Allah nak ajar Nabi Muhammad sallallahu melalui Nabi Muhammad SAW. Allah nak ajar kita apa? Sunnah, menjadi sunnatullah, bagaimana fitrah yang Allah tetapkan bila kita jadi pelajar. Allah ulang dalam maksud ayat ini, 5 ayat pertama wahyu pertama ini, Allah ulang tentang Iqra, baca tu. Allah perintahkan baca 2 kali. Maknanya untuk kita capai ilmu, amanah kita dengan ilmu, untuk kita miliki ilmu, untuk kita dapat ilmu, amanahnya ialah kita kena baca bukan sekali, kan 2 kali, berganda. Ini yang Allah ajar kita, ketetapan fitrahnya. Kalau kita guru sendiri pun, kita nak sampaikan ilmu, kita perlu baca. Kita tak boleh meredah masuk kelas, kita cakap je walaupun kita rasa apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita nak ajarkan kepada pelajar kita, itu dah ada di dada kita. Tapi keperluan kita membaca. Ini fitrah yang Allah tetapkan, sunnatullah, sebagai orang yang amanah dengan ilmunya. Tak cukup dengan Allah sebut tentang baca kena berulang-ulang, Allah sebut juga antara amanahnya kita dengan ilmu ini, nak dapatkan ilmu, 'allama bil qalam, maknanya kita kena menulis. Qalam tu pena, kena tulis. Tulis. So tak kisahlah nak tulis dengan cara apa, kita perlu tulis. Kalau rasa guru-guru beri homework, latihan banyak-banyak, sampai sakit kepala, tension, stres, kita tak tahu kata apa lagi. Tapi itulah proses kita dapat ilmu. Itulah fitrah yang Allah tetapkan untuk kita dapat ilmu. Fitrah dia. Kalau kita guru, walaupun ilmu tu dah ada pada kita, tulis. Rajin-rajin buatlah. Macam mana pun janji kita menulis tentang ilmu yang kita akan sampaikan. Ini fitrah, ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Ya. Sebab tu anak-anak dalam kita ni sebagai pelajar, nak jadi orang yang berilmu, tuan-tuan dan puan-puan, para sang guru, ibu-ibu bapa, anak-anak sekalian, kita ni bila nakkan ilmu, kata Imam Syafi'i menyatakan ada 6 syarat siapa nak ilmu. Siapa yang mahukan ilmu, siapa yang betul-betul amanah dengan ilmu, dia ada 6 syarat. Nak dapatkan ilmu ada 6 syarat. Apa syarat yang pertama yang Imam Syafi'i gariskan? Imam Syafi'i kata, Allahumma salli alaihi. Yang pertamanya kita ni mesti ada hirsin. Hirsin, apa tu? Hirsin kena ada tamak haloba. Dalam menuntut ilmu ni kena ada sifat tamak. Kena ada sifat tamak haloba. Lagi dapat, lagi nak. Lagi dapat, lagi nak. Itu salah satu sifat sebagai penuntut ilmu. Ya, kena ada tamak haloba. Yang kedua, kita kena ada ijtihad. Apa tu ijtihad? Kita kena berusaha, bersungguh-sungguh. Tak cukup berusaha je. Kena berusaha bersungguh-sungguh. Kena berusaha bersungguh-sungguh. Kenapa? Kerana berusaha bersungguh-sungguh itulah menjamin kejayaan kita. Yang ketiga, kena perlu apa? Yang ketiga, kita perlukan bulghah. Apa tu bulghah? Iaitu kemampuan. Kemampuan. Apa tu kemampuan? Kemampuan dari segi fizikal, kemampuan dari segi keuangan, tenaga dan semuanya. Ini bulghah. Kita perlu kemampuan. Jadi ibu bapa kita perlu sediakan agar anak-anak kita berkemampuan untuk belajar. Yang keempat, kita ni zakiyun. Kena zaki, iaitu cerdik. Kita tak gila. Kita memang pandai dah. Cerdik dah. Allah dah beri kita akal dah. Allah tak tarik pun nikmat akal kat kita. Maka kita perlu belajar. Yang kelima, kenapa? Irsyadin ustazin. Kata Imam Syafi'i, kena irsyadin ustazin. Itu kena ada tunjuk ajar dari guru-guru. Jangan sombong.
jadi pelajar rasa dah tahu sikit, bila guru ulang kita tak nak dah dengar. Bosan lah, benda ni aku dah tahu. Tak, inilah bimbingan guru. Dari masa ke semasa ada ilmu yang akan bertambah kepada kita walaupun kita rasa perkara itu kita dah tahu. Dan yang terakhir, syarat Imam Syafi'i gariskan untuk dapat ilmu apa dia? Tuliz zaman, masa yang panjang. Nak dapatkan sesuatu ilmu ni, masanya kena panjang. Bukan hari ni belajar, hari ni dapat. Guru-guru tidak mampu memahamkan pelajar. Kerana apa? Kefahaman kepada pelajar itu adalah nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham apa yang kita pelajari itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang akan memberi kefahaman kepada kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita ni bila nak belajar, bila kita nak baca, bila kita nak menuntut ilmu, sangat-sangat penting. Wajib bagi kita ni belajar. Kita minta pada Allah kurniakan kefahaman kepada kita. Kalau Allah tak izinkan berpuluh kali pun Tok Guru kita ulang, Tok Guru kita ajar, kita tak akan faham. Kerana apa? Kefahaman ini milik Allah. Allah akan beri pada sesiapa yang Allah mahu dan Allah izinkan. Jadi penting sangat kita meminta kepada Allah supaya Allah kurniakan kefahaman. Jadi tak kisahlah kita berada di rumah, kita berada di mana pun, waktu kita belajar, waktu kita bekerja, nilai amanah pada tanggungjawab itu terpikul di bahu kita dan amanah inilah kelak Allah akan persoalkan. Allah minta kita jawab kembali di mahkamah Allah kelak di padang mahsyar nanti untuk dibicarakan menjadi amalan kebaikan atau amalan buruk kepada kita. Dan moga-moga kita sama-sama mengambil pengajaran, mengambil iktibar daripada perkara ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak pelajar sekalian, orang mukmin yang berjaya adalah orang yang sentiasa melakukan perubahan dan penghijrahan diri untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. So maknanya kalau kita mukmin yang berjaya, sentiasa buat perubahan, sentiasa buat penghijrahan dalam diri kita agar diri kita ini mempunyai kehidupan yang lebih baik. So penting sangat kita fahami erti hijrah dan kita terjemahkan dalam kehidupan duniawi kita. Ini demi kebaikan, demi kebahagiaan kehidupan ukhrawi kita. So hijrah ini adalah sama ada hijrah jasmani dan yang paling penting terutama di zaman pandemi ini atau zaman akhir zaman ini adalah hijrah minda dan jiwa kita. Hijrahkan minda dan hijrahkan jiwa kita. Ya, hijrah untuk kebaikan kita di dunia dengan kita mengutamakan keperluan akhirat kita. Kita perlu gabung jalinkan antara dunia dan akhirat. Perkara yang sangat penting sebagai seorang Muslim, kehidupan harian kita menggabung jalinkan keperluan dunia dan keperluan akhirat kita. Keperluan dunia dan keperluan akhirat kita. Jadi dalam kehidupan ni, kita tidak boleh rasa kita nak kejar dunia saja. Tak jadi. Kita mesti balance dunia, akhirat. So kalau kita rasa we are Muslim, kita mengaku kita Islam, apakah perkara-perkara yang kita perlu ada sebagai seorang Islam? Pertingkatkan, perbaiki dan berhijrah. Ini satu perkara yang sangat penting kepada kita. Okay. Dalam satu hadis di mana Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat Nabi, Rasulullah kata sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia, Rasulullah umpamakan kehidupan dunia adalah seperti kita singgah duduk di bawah pohon. Masa tu Nabi tunjuk kepada para sahabat di bawah pohon ini. Nabi kata, kita hanya singgah buat sementara waktu dan akan meneruskan perjalanan selepas beberapa ketika. So dalam hadis ni, Nabi bagi tahu kat kita, Nabi ajar kepada kita kehidupan dunia kita ni sementara. Dan kita akan berhijrah dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Jadi, kita perlu buat persiapan untuk kehidupan akhirat kita. Buatlah yang terbaik supaya kita tidak menyesal di akhirat kelak. Dalam satu hadis lain, Nabi menyatakan, Nabi menjelaskan kepada sahabat bahawa Nabi kata apa? Dunia ada diibaratkan seperti ladang untuk sebagai tempat untuk kita bercucuk tanam untuk alam akhirat kita. Maksudnya apa? Dunia ini kalau kita bayangkan, kita jadi penrokok, kita jadi petani. Kita ada tanah. Dengan tanah ni lah kita tanam benih untuk dapatkan hasil tanaman yang cukup baik. Tetapi hasil tanaman ini kita nak kawal kat mana? Dalam kehidupan dunia kita di akhirat kelak. Hasil tanaman ini kita akan tuai di akhirat kelak. So kehidupan kita sekarang ni di dunia
Apa yang kita buat adalah kita menanam benih-benih dan kita baja, kita siram, kita jaga elok-elok supaya tuaian yang kita akan dapat di akhirat kelak adalah tuaian yang paling baik. So kalau kita nak dapatkan, petani nak dapatkan tuaian yang paling baik, dia kena guna benih yang baik. Dia kena pastikan kawasan tanahnya juga baik. Ada sairan air dan sebagainya. Maka kita juga perlu ambil pengajaran. Bila kita pandang petani, bila kita pandang keluarga kita, kaum kerabat kita, ahli peneroka sendiri pun berkait rapat dengan tanaman, pandang apa yang dibuat itu dan itu adalah gambaran kehidupan dunia kita sebelum kita melangkah ke akhirat. Kita nak dapatkan hasil yang terbaik, kita kena sediakan yang terbaik. So begitu juga kita ni, bila kita nak berjaya, kita nak jadi orang yang terbaik, kita mesti jadi yang terbaik. Apa yang kita buat hari ini penentu masa depan kita. Ini janji Allah. Apa yang kita buat hari ini penentu masa hadapan kita. Penentu masa hadapan kita. Paling simpelnya yang Allah janjikan ialah apa yang kita buat akan terhasil, terkesan kepada generasi kita, pada zuriat kita. Kalau kita nak jadi, kita nak zuriat kita, generasi kita jadi orang yang baik, baik itu mesti bermula dari diri kita. Kita mesti berhijrah untuk jadi baik. Jika kita rasa kita nak generasi kita jadi cerdik pandai, jadi cendekiawan, jadi pemimpin yang hebat sebagainya, dia mesti bermula dari kita. Bermula dari kita. Kalau kita lihat sendiri kisah Saidina Umar, Umar Abdul Aziz sendiri. Umar Abdul Aziz sendiri mempunyai salah silah daripada mana? Keturunan yang menitik beratkan bagaimana menjadi baik supaya generasinya akan baik. Ini satu perkara yang pelik. Perlu sangat, kalau kita nak jadi generasi yang baik, generasi kita akan jadi generasi yang baik, kita perlu bermula dari diri kita. Sebagai guru contohnya, sebagai pentadbir, bila kita nak jadikan anak didik kita, anak didik yang cemerlang, kita sendiri mesti jadi guru yang cemerlang. Kita nak jadi hasilkan pelajar-pelajar yang berjaya, kita juga mesti berjaya. Ini janji Allah. Adil. Apa yang kita buat, dia penentu masa hadapan. So, pelajar-pelajar sekalian, sekiranya kita nak jadi manusia yang cemerlang pada akan datang, kita perlu berusaha. Dan kalau kita nak generasi kita pada hadapan cemerlang, tak memeningkan kepala kita, kita mesti menjadi manusia yang cemerlang pada hari ini. Kita mesti berusaha bersungguh-sungguh untuk jadikan kehidupan dunia ini kehidupan yang terbaik dengan berlandaskan syariat Islam agar kita tidak menyesal di akhirat kelak. Agar kita tidak menyesal di akhirat kelak, agar kita tidak tergolong di antara golongan yang menyesal, memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia semula untuk berbuat kebaikan sedangkan perkara itu mustahil. Jadi cukup panjang lebar saya dah berbicara, kadang-kadang terasa berbicara sorang-sorang sebab apa musim pandemik ni semua tak boleh bersemuka. Tak tahu orang faham ke, apa respon orang ke. Inilah cabaran, inilah ujian kita di musim pandemik ini. Tetapi inilah amanah yang Allah berikan, amanah yang Allah pikulkan kepada kita, yang amanah ini akan dipersoal dan dipertanggungjawabkan. So bulan Muharram ini merupakan bulan kita nak memulakan hijrah diri kita ke arah lebih baik. Bermulakan hijrah ke arah lebih baik. Kita semat dalam diri kita, semat dalam hati kita. Mari kita hijrahkan minda kita, selamat dan bebaskan minda kita daripada kepompong yang membelenggu kita, yang berada dalam kesesatan, berada dalam kesalahan, kemungkaran, kemaksiatan. Kita tinggalkan, tetapi kita berubah kepada ke arah lebih baik. Moto kita bila masuk azam baru, bila masuk tahun baru, kita mahu berubah menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah, manusia yang hamba yang akan sentiasa mempertingkatkan keimanan Allah Ta'ala. Ini perkara paling penting. Kemudian kita susuli dah dengan perkara-perkara yang lain. Ya. Sebab hijrah adalah, Muharram ini menjadi bulan momentum untuk kita menghijrahkan diri kita ke arah kejayaan. Jadi cukup panjang lebar bicara saya. Ni bicara saya. Jadi sebelum penutup kita buat sedikit kesimpulan lah. Jadi peristiwa hijrah ini bukan berlaku pada bulan Muharram, tapi peristiwa hijrah Rasulullah SAW bermula pada Safar
dan sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Tetapi kenapakah bulan hijrah sangat sinonim dengan Muharram? Kerana Muharram ini merupakan bulan pertama dalam kalender Islam, menjadi medan untuk kita koreksi diri kita, menjadi peluang untuk kita perbaiki diri kita, betulkan niat kita, perbaharui diri kita, berhijrah menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik. Jadi peristiwa hijrah ini berlaku bukan semata-mata sekadar cerita kosong, semata-mata nak berlaku, yang perlu kita yakini semata-mata, tetapi dengan peristiwa hijrah inilah kita perlu ambil iktibar untuk menjalani kehidupan seharian kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa membantu hambanya yang berniat untuk melakukan perubahan baik pada diri dan kehidupannya. Allah akan sentiasa bantu. Sebab itu kita kena sentiasa meminta dengan Allah melalui doa, melalui salat. Yakinlah andai kita berusaha bersungguh-sungguh untuk berubah, untuk berhijrah menjadi baik, kita pasti akan mendapat hasil yang baik juga. Jangan rasa keluh kesah, jangan rasa sempit, jangan rasa gundah. Apabila kita nak berubah ke arah kebaikan, kita rasa semuanya kena tinggal perkara-perkara yang kita dah miliki ni. Jangan bimbang, jangan resah kerana janji Allah itu benar. Allah kata apa? "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah kata barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah janjikan untuknya jalan keluar dan Allah akan kurniakan rezeki untuknya daripada yang tidak terduga. Jadi apa itu takwa? Takwa itu ialah bagaimana kita takutkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan perkara yang Allah suruh dan takut untuk melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Takut, hebat takwa, rasa takut kita pada Allah. So orang yang bertakwa ini, orang yang takutkan sungguh-sungguh kepada Allah, jangan bimbang, Allah sediakan untuknya jalan keluar dari sebarang kemelut, dari sebarang kesulitan, dari sebarang masalah, apa jua bala dan bencana. Allah janji, Allah akan sediakan jalan keluar. Yang penting yakin dan takwalah kepada Allah. Bahkan tak cukup dengan Allah sediakan jalan keluar, Allah janji Allah akan berikan rezeki yang tidak terduga. Masya Allah, cukup hebat janji-janji Allah. Maka pakat-pakatlah, ramai-ramailah 10 Muharram ini kita melakukan hijrah untuk diri kita ke arah lebih baik. Jadi cukup sekadar itu bicara saya pada petang ini. Andai ada terkasar bahasa, memohon maaf, terguris bicara, memohon kemaafan. Terima kasih atas kesudian dan kepercayaan semua. InsyaAllah moga perbincangan bicara kita pada petang ini menjadi rahmat, menjadi saksi kepada amalan baik kita di akhirat kelak, dan moga ianya memberi manfaat kepada kita bersama-sama, sama ada kehidupan dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat mendengar ceramah yang telah disampaikan oleh Ustazah Haryati binti Arsyad bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat SMK Lubuk Merbau. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada petang ini kita berbanggalah di mana yang Ustazah sebut 3 ataupun 4 kali. Ustazah ulang bahawa beliau berasal dari Pelda. Ya, berasal dari Pelda Jengka 17 Pahang. Jadi untuk anak-anak pelajar, inilah yang kita ingin sampaikan. Ya, nak menunjukkan bahawa tidak kira dari mana kita berasal, tetapi kejayaan itu sentiasa ada. Untuk makluman anak-anak pelajar ataupun rakan-rakan guru yang tidak berkesempatan untuk mengenali latar belakang ustazah ataupun penceramah kita pada petang ini, iaitu Ustazah Haryati binti Arsyad, guru pendidikan Islam dari Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu. Ustazah kita ni berasal dari Pelda Jengka 17 Pahang, merupakan anak peneroka Pelda Sawit. Ya, kalau kita di Lubuk Merbau ni Pelda Getah, dan kini
banyak dah bertukar ke sawit. Beliau memiliki diploma Usuluddin, lulusan Usuluddin di Institut Teknologi Ibn Sina, dan kemudian menyambung pelajaran hingga mendapat ijazah sarjana muda Ustazah dalam bidang pengajian Islam Usuluddin, ya, dalam bidang Usuluddin Universiti Al-Azhar. Bermakna Ustazah kita ni melanjutkan pelajaran beliau di luar negara, di Mesir, yang menjadi idaman anak-anak lulusan agama lah, sehingga kemudian balik ke Malaysia. Ustazah menyambung pelajarannya dalam diploma pendidikan lepasan ijazah di UUM, ya, dalam bidang pendidikan Islam. Jadi ustazah kita bersyukurlah mempunyai pengalaman yang banyak dalam bidang pendidikan ini, dan kita bersyukur sebagai warga Felda, hari ini anak Felda juga dapat menyampaikan beberapa peringatan, ya, peringatan dan idea-idea yang baru sebagai seorang guru, apa yang perlu kita buat, ya. Macam ustazah kata, kita perlu ada satu takwim ataupun, ya, satu jadual bersempena dengan tahun hijrah, apa yang kita nak buat, ya. Misalnya Cikgu Zul tadi, dia kata tahun ni dia akan buat dia punya diary tu untuk berpuasa sunat, ya. Pada tahun ini nak tengok berapa hari yang dia boleh dapat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, para tetamu di media sosial ni, sebelum kita mengundur diri, marilah sama-sama kita mendengar ucapan daripada Tuan Pengetua SMK Lubuk Merbau, Encik Fauzi Zakaria. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Silakan Tuan Pengetua. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Man selaku pengurusi dan ataupun juga moderator kita lah majlis pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha barisan penolong-penolong kanan SMK Lubuk Merbau, PK Cikgu Sariza Othman, PK Hem, dan juga moderator kita Cikgu Man, Cikgu Rosman bin Ahmad, PK Tingkatan 6 Cikgu Amin Jaya bin Ahmad, barisan guru-guru kanan Cikgu Razali, Cikgu Zakaria, Cikgu Sariah, dan juga Cikgu Muhammad Syukri yang juga memangku sebagai pemangku penolong kanan co-curriculum yang ditinggalkan oleh Ustaz Muhammad Sofi yang baru-baru bersara lah baru-baru ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan ribuan terima kasihlah kepada Ketua Panitia Pendidikan Islam, Ustazah Hafizah, dan juga guru-guru pendidikan Islam di SMK Lubuk Merbau kerana telah berjaya mengelolakan majlis pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih dan tahniahlah atas fokusan ilmu yang sangat baik, majlis yang sangat baik ini. Jadi alhamdulillah juga saya setinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya juga kita dapat meraihkanlah majlis sambutan Mahijrah peringkat SMK Lubuk Merbau yang bertemakan manhaj Rabbani Ummah berkualiti, dan yang lebih khususnya hijrah dalam musim pandemik yang baru disampaikanlah oleh Ustazah dan yang saya hormatilah Ustazah Haryati binti Arsyad, guru pendidikan Islam, penceramah kita pada petang ini yang juga merupakan guru SMK Sains Kebang Pasu. Dan kalau kita lihat daripada biodata Ustazah, memang bukan lalang lah orang katakan, penuh dengan ilmu, dan memang kita sangat beruntung lah kerana pada petang ini kita dapat sama-sama berkongsi ilmu daripada Ustazah yang ini kali kedua lah yang saya dengar. Sebelum ini saya dengar pada majlis sambutan Mahijrah di peringkat SMK Naka
Dan alhamdulillah pada petang ini Ustazah menyampaikan ilmu dengan cukup baik, berkongsi segala apa ilmu yang telah apa orang kata yang wajiblah, yang harus kita ketahui berkaitan dengan mal hijrah ini. Dan kita sama-samalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan sambutan yang kita laksanakan pada petang ini sedikit sebanyak dapat terus dihayatilah dan disemarakkan oleh warga pelajar, orang kata warga pelajar dan juga warga SMK Lubuk Merbau, termasuk waris-waris yang hadir bersama pada petang ini. Walaupun kita ni masih lagi dalam orang kata apa, dalam situasi pandemik COVID-19 ini, dan kita tidak tahu sampai bilakah situasi ini akan berterusan. Jadi kita sama-sama berdoa lah. Dan majlis pada petang ini juga, dia juga adalah cerminan iltizam SMK Lubuk Merbau sendiri agar syiar Islam khususnya terus terpelihara dan dimartabatkan. Jadi sejajarlah dengan kedudukan Islam ini sebagai agama rasmi negara kita ni. Dan kita harap dengan apa anjuran kita pada petang ini terus kita menyokong. Okey. Seterusnya jadi saban tahunlah peristiwa hijrah ini kita sama-samalah perteguhkan tekad kita untuk berusaha bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan perubahan sikap dan tingkah tindakan kita kepada sifat-sifat mahmudah dan juga dan lebih baiklah seperti yang telah disampaikan oleh ustazah tadi. Orang kata apa, kita kena hijrah minda dan juga jiwa kita ini, no? Dan untuk anak-anak pelajar kita harap walaupun dalam musim pandemik ini teruslah buatlah hijrah daripada tidak masuk PDPR. Jadi semangat baru ini pada tahun baru Islam ini, ubahlah sikap kita, orang kata apa, disiplin diri kita ini agar menjadi yang lebih baiklah. No? Kita niat dan jihad kita itu. Niat dahulu dan kita betul-betul berjihad untuk melakukan perubahan pada diri kita lah. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pelajar-pelajar kita khususnya kuatkanlah semangat pada masa sekarang ini. Walaupun orang kata apa, pendidikan yang dilaksanakan ini tidak boleh dilaksanakan secara bersemuka, melalui PDPR saja. Macam kata ustazah tadilah, macam duduk depan skrin ni macam kita bercakap seorang, tak tahu nak orang kata faham ke tidak ke kalau kita mengajar kan. Jadi harap-harap dengan perkongsian ilmu daripada ustazah tadi, anak-anak pelajar kita ini ada motivasi dan ada perubahan lah sempena mal hijrah pada tahun ini, insya-Allah. Dan seterusnya saya berharap juga kita sama-sama menghayati tema sambutan pada tahun ini. Jadi seperti mana kata tadi, kita sama-sama perbetulkan niat kita, tekad kita dan usaha kita lah untuk sama-sama memperbaiki diri dan juga amalan dalam kehidupan seharian kita ini. Dan bersesuaian pada hari ini, ramai di kalangan kita mungkin orang kata apa, puasa sunat, Cikgu Mana. Jadi sesuai sangatlah. Dan kita harap semangat hijrah ini dalam mencapai hasrat ummah berkualiti yang menjadi matlamat kita semua, insya-Allah lah kita sama-sama lah buat perubahan untuk khususnya untuk warga SMK Lubuk Merbau inilah. Dan untuk tidak kata apa, kata menyampaikan terlalu lama lah ucapan ini, sebagai mengakhiri bicara saya ini, saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru hijrah kepada seluruh warga SMK Lubuk Merbau, para waris dan juga kepada ustazah yang khususnya yang kita datangkan khusus daripada SMK Sekolah Menengah Sains Kebun Pasu ini, dan kita harap kita dapat membuat perubahan yang besar pada tahun ini. Dan setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan jugalah kepada semua pihak yang terlibat pada petang ini, kepada panitia pendidikan Islam SMK Lubuk Merbau yang berjaya merancang dan melaksanakan majlis kita pada petang ini, dan semoga usaha murni kita ini mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dan ganjaran yang setimpal daripadanya, insya-Allah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih Tuan Pengetua atas ucapan yang telah disampaikan kepada semua warga SMK Lubuk Merbau, ibu bapa, anak pelajar, guru, staf sokongan dan sebagainya. Alhamdulillah kita dapat menjalankan satu lagi program sambutan Ma'al Hijrah. Untuk anak-anak pelajar, jangan lupa pihak Panitia Pendidikan Islam telah mengadakan beberapa aktiviti yang dijalankan secara dalam talian bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini. Diharap anak-anak pelajar dapat mengambil bahagian untuk sama-sama memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Lubuk Merbau pada tahun 2021. Kepada Ustazah, sekali lagi kami merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada anak pelajar. Jangan lupa menandakan kehadiran anda seperti link yang telah diberikan oleh guru-guru kelas anda. Ustazah, kalau berkesempatan nanti kami akan jemput lagi secara bersemuka ke Sekolah Menengah Kebangsaan Lubuk Merbau. Boleh Ustazah? Ustazah? InsyaAllah nah Ustazah nah. Jadi saya bagi pihak jawatan kuasa sambutan memohon ribuan kemaafan sekiranya ada kekurangan pihak kami dalam mengendalikan majlis pada petang ini. Sesungguhnya kelemahan itu dari kami yang serba lemah dan yang berkuasa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga doa-doa kita pada Ma'al Hijrah pada tahun ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus berubah, iaitu hari ini lebih baik daripada semalam. InsyaAllah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih. InsyaAllah. Okey, Cikgu Zul. Cikgu Zul. Okey, Cikgu Zul. Nak bagi cenderamata apa kat Ustazah tau, Cikgu Zul? Cikgu Zul mana?